Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Akhirnya Rafizi Ramli mendedahkan apakah punca sebenar beliau meletak jawatan sebagai Menteri Ekonomi. Yang selama ini ramai tidak tahu, ramai bertanya-tanya, apa sebenarnya punca Rafizi Ramli letak jawatan? Adakah benar kerana beliau kalah di dalam pemilihan kepada Nurul Izzah, ataupun ada sebab lain yang menyebabkan beliau meletak jawatan? Bekas timbalan Presiden PKR Datuk Seri Rafizi Ramli mendakwa Datuk Seri Anwar Ibrahim hilang keyakinan kepada beliau sebagai orang nombor 2 parti dan Menteri Ekonomi. Alasan itu menurut ahli Parlimen Pandan berkenaan yang membawa kepada pendiriannya untuk meletak jawatan dalam kabinet sebaik berakhir pemilihan PKR pada akhir bulan yang lalu. Sebelum saya teruskan ulasan ini, laporan berita penting ini, saya ingin perkenalkan kepada anda yang ada sakit kencing manis, darah tinggi, gout, kolesterol, 3 serangkai, kanser, sakit buah pinggang, sakit mata, sakit katarak, sakit belakang, sakit saraf. Apapun masalah anda, segala penyakit disebabkan oleh imun badan yang sudah lemah atau sudah teruk. Ada satu produk yang saya sisipkan bagi anda, nama dia Transofactor. Dapat meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan, sehingga badan anda boleh menjadi kuat semula dengan imun badan yang kuat, boleh menyembuhkan badan anda sendiri. Okey, kerana itu tuan-tuan, mari kita berikhtiar untuk meningkatkan imun badan kita untuk dapat sembuh daripada penyakit. Bagi anda yang memerlukan, sila dial nombor yang tertera. Baik, kita teruskan. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, Rafizi Ramli, seorang yang sangat penting, akhirnya membuka bicara, akhirnya mengakui apa sebenarnya sebab. Apabila Nurul Izzah Anwar bertanding, katanya ia mendapat restu Presiden dan Perdana Menteri. Bila sudah ada restu Presiden itu isyarat jelas bahawa Presiden sebenarnya sudah hilang keyakinan kepada saya dan sebagai Menteri Ekonomi, kata Rafizi Ramli. Beliau terus berkata, bila sudah hilang kepercayaan daripada Perdana Menteri dan mandat daripada parti, iaitu kekalahan dalam pemilihan, akhirnya kalau saya memilih kekal, saya akan jadi lame duck minister, Rafizi kata. Tuan-tuan dan puan, beliau turut berkata, menteri yang sudah hilang keyakinan daripada Perdana Menteri dan jawatan menteri ini, kalau saya nak buat kerja, dia kata, dia akan heret kementerian sekali, katanya dalam rancangan live podcast yang berhenti Menteri YBM yang telah disiarkan menerusi akaun Facebook beliau pada malam tadi. Rafizi pada 27 Mei yang lalu telah mengumumkan peletakan jawatan beliau sebagai Menteri Ekonomi berkuat kuasa Selasa lalu. Menjawab dakwaannya, kononnya dia merajuk, Rafizi berkata, alasan itu direka oleh pihak yang tertentu untuk menyerang pribadinya selepas tiada alasan lain yang dilihat lebih wajar. Dakwaan yang kononnya merajuk kepada saya ini agak pelik jugalah, kata beliau. Kalau merajuk, kalau tengok kepada makna, kata beliau, iaitu kalau tak dapat sesuatu. Kes saya lain, dia kata. Saya memang menteri dan saya tak mahu sesuatu. Saya tak mahu menteri itu. Dia tak timbul soal merajuk kerana akhirnya dia kembali kepada soal prinsip, katanya. Merajuk ini letak jawatan yang mesti bersandar kepada isu yang lebih besar. Kita mahukan pemimpin negara yang ada dalam kabinet itu mesti bebas untuk menyatakan pandangan. Kononnya bila pujuk, saya akan balik. Balik itu saya kekal dalam kerajaan, katanya. Secara tersiratnya bersyarat, tutup mulut diam-diam sebab kamu menteri yang tak ada mandat, katanya. Menyentuh prinsip politiknya, Rafizi berkata, kuasa bukan satu-satu jalan yang menjamin survival dalam kedudukan dalam politik. Sebaliknya, kata Rafizi, beliau mesti berakar kepada penerimaan rakyat. Selain apa yang diusahakan, mesti memberi manfaat dan mensejahterakan masyarakat. Tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Bersatu
main bola tak lihat tiang gol. Memang lucu sikit lah. Tapi kadang-kadang ini berlaku dalam politik. Nak cuba kenakan orang tapi terjaring gol sendiri. Kesian jugalah, kadang-kadang memang terjadi. Janganlah sampai nak kenakan orang kena muka sendiri. Bersatu hari ini sedang diuji dengan kebersatuannya sendiri. Ujian ini harus mengambil ikhtibar daripada perang politik dalam PKR yang berantakan sehingga 2 menteri berundur. Bagaimana ini menampakkan satu kegagalan yang agak teruk kepada bersatu. Okey, tapi sebelum kita teruskan, saya ingin kongsikan satu produk daripada Transfer Factor, daripada For Life Research. Transfer Factor. Okey, ini adalah produk saintis. Dia sudah terbukti secara saintis dengan laporan saintis daripada yang ni Woodland Health Report. Dia disebut sebagai miracle molecule. Okey. Dia boleh meningkatkan imun badan sehingga 437% imun badan. Yang ini bukan testimoni. Orang saintis, doktor-doktor tidak minat dengan testimoni, tapi minat hanya dengan bukti saintis. Ini ada buktinya. Kedua, bukti seterusnya ada termasuk di dalam Physician Desk Reference. Ini doktor-doktor mengakui. Ini buku-buku ini. Buku ini adalah buku kamus doktor-doktor. Sebelum bagi apa-apa produk dekat seorang sakit, ini rujukan mereka. Transfer Factor memang sudah masuk dalam ni. Seterusnya, bukti saintis yang ketiga, ini ada clinical abstract. Tengok berapa banyak kajian saintis dia. Ini bukan sedikit. Ini kajian saintis yang sungguh-sungguh. Okey. Kajian daripada Amerika, daripada Jepun, Meksiko, daripada macam-macam lagi lah. Okey, macam-macam negara yang buat kajian. Didapati transfer factor boleh meningkatkan imun badan sampai 437% kekuatan imun badan. Bagi anda yang memang ada masalah imun badan, penyakit kerana imun badan yang lemah, anda boleh cari saya, hubungi saya. Bagi anda yang memang ada masalah sudah kencing manis, darah tinggi, 3 serangkai, gout, kanser, autoimun, lupus, badan lemah, dan macam-macam, batin lemah, bolehlah kita usahakan dengan memakan transfer factor. Okey, baik, kita teruskan. Dalam isu bersatu, jangan lupa nasihat Melayu. Tarik rambut dalam tepung, rambut tak putus, tepung tak berselerak. Cakap memang mudah, tapi realitinya mungkin tak semudah itu. Namun di sebalik segala kesukaran pasti ada jalan. Dan bersatu boleh melakukannya. Apa masalah utama di sini? Kisahnya bermula selepas PRU 15, di mana Perikatan Nasional dilihat lesu, lemah dan tumpul. Kelemahan ini bukan saja ekoran kesilapan strategi dalaman pembentukan kerajaan, tetapi kerana pelbagai tekanan dan pendakwaan kes di mahkamah. Dalam Perikatan Nasional, suka atau tidak, tiang serinya adalah bersatu. Walaupun kerusi yang dimenangi lebih kecil berbanding PAS. Kenapa bersatu tiang serinya? Kerana faktor bersejarah dan legasi politik. Apa punca kelemahan bersatu? Seperti juga naratif dalam pasca PRU 15, kepimpinan utama bersatu kini mengalami demam dan ia menular dalam keseluruhan organisasi. Demam ini juga berpunca daripada kelelahan menghadapi tekanan politik yang silih berganti. Ini suasana normal dalam dunia politik sebenarnya. Tapi kalau kita samakan ini dengan sukan bola sepak. Apabila kapten pasukan tercedera atau pancit, maka seharusnya masalah ini diurus dengan mudah, iaitu dengan membawa masuk pemain gantian. Bukannya kapten berpura-pura cergas. Penukaran pemain ini penting untuk memastikan pasukan terus mampu bersaing, melawan, membentes, menggelecek, menendang, mengumpan bola, bertahan dan menyerang. Tanpa ada semua aksi ini, mana mungkin gol dapat dijaringkan? Dalam bola sepak, kelebihan gol adalah kemenangan.
Oleh itu keputusannya sudah ada, tapi ia tidak dilakukan. Apakah Bersatu mau menunggu waktu kecederaan untuk membawa masuk Super Sub? Jika itu strateginya, apakah cukup masa? Cukup masakah Bersatu bagi pemain gantian itu melaksanakan tugasnya? Atau pemain gantian itu pula sekadar dijadikan kambing hitam apabila pasukan tewas? Winston Churchill terkenal kerana kemampuannya mengurus dan memimpin negara ketika Perang Dunia Kedua. Tetapi Churchill dilihat tidak mampu memimpin negara ketika perang ekonomi hingga dia tewas dalam pilihan raya. Begitulah sejarah memberitahu kita tentang peranan seseorang pemimpin dalam satu-satu keadaan. Begitu juga dengan Muhyiddin Yassin, yang secara kebetulan menjadi Perdana Menteri ketika gawat COVID-19. Ketika itu dia dilihat berjaya mengurus keadaan dengan baik. Namun itu ketika dia berkuasa sebagai Perdana Menteri, bukan sebagai pembangkang. Keadaannya berbeza pada hari ini. Kini tuan-tuan dan puan-puan, apabila tidak lagi berkuasa, Muhyiddin nampaknya dilihat tidak mampu menjadi pemimpin pembangkang yang jitu dan garang. Sebaliknya, dia dilihat terus bernostalgia seolah-olah masih menjadi Perdana Menteri. Rakyat hari ini memerlukan ketua pembangkang yang berani, bukan pemimpin yang dilayan seperti Perdana Menteri. Inilah punca masalah hingga menjadikan PN lemah. Kekuatan atau kelebihan rakan komponen pas tidak ada gunanya ketika ini kerana nahkoda kapal tidak berfungsi sebagai nahkoda. Apabila keseluruhan Perikatan Nasional lemah, mereka juga dilihat tidak mampu mengurus suara daripada rakan pembangkang yang berada di luar PN. Hingga kini Muhyiddin Yassin dilihat tidak mampu menyatukan suara-suara NGO dan parti-parti politik lain yang berada di luar PN. Kekuatan pembangkang tidak diurus dengan betul. Sebaliknya, kerja-kerja penyatuan ini dibuat oleh Dr. Mahathir Mohamad yang lebih lanjut usianya. Realiti ini amat menyedihkan buat semua kumpulan pembangkang. Ia cukup pahit untuk ditelan, tapi itulah hakikatnya. Apakah ada jalan keluar untuk pembangkang, untuk Bersatu dan PN? Jalan keluar itu ada, namun yang paling sukar ialah untuk memilih atau membuat keputusan. Dan setiap keputusan yang dibuat oleh kepimpinan Bersatu akan memberi kesan kepada seluruhan pembangkang dan negara. Negara memerlukan kesatuan, pembangkang dan pembangkang memerlukan kapten yang berani. Itu saja. Sebagai komponen teras dalam Perikatan Nasional, Bersatu sepatutnya perlu untuk bangkit agar kebangkitan Bersatu boleh memulihkan kekuatan PN dan pembangkang. Jika tidak, pasukan ini akan bermain bola tanpa mampu melihat di mana tiang golnya. Oke, tinggalkan komen Anda. Bye-bye.